InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita berjumpa dan berkumpul. Minta maaf lewat daripada kebiasaan. Jadi alhamdulillah pada hari ini marilah sama-sama kita memulakan majlis kita dengan kita tajdidkan syahadah kita dan kita mentajdidkan iman kita dan kita memperbaharui iman kita, syahadah kita, janji kita, ikrar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dah lama kita tidak bersiaran dan alhamdulillah pada hari ini kita berkemampuan untuk bersama-sama. Semalam nak buat tetapi Allah izin semalam ada mesyuarat, ada meeting di Kuala Lumpur, tak dapat nak bersamalah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita sama-sama mulakan dengan syukur kepada Allah diberikan kesempatan dan kekuatan. Insya-Allah kita akan menyambung lagi kuliah-kuliah kita. Mudah-mudahan Allah izin untuk kita memperdalamkan beberapa perkara sebagai amalan. Sebagai amalan yang kita nak kena sama-sama hidupkan dalam seharian kita, iaitu amalan Al-Mahdiyin. Dan pada kali ini insya-Allah kita akan satu tajuk Ismul A'zam. Ismul A'zam iaitu satu tajuk yang penting, iaitu kemuncak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mentauhidkan Allah ialah kemuncaknya itu apabila kita memahami akan hakikat tauhid kepada Allah dan seterusnya kita dapat mengamalkan dan menghayati Ismul A'zam. Ini adalah merupakan satu anugerah. Jadi tajuk yang saya nak bagi pada hari ini terlalu luas dan besar, terlalu mendalam. Jadi saya pun tidak pasti selama mana, berapa lama kita boleh buat tajuk ni, tetapi insya-Allah kita akan cubalah dengan izin Allah, dengan kehendak Allah dan iradah Allah itu kita minta pada Allah supaya Allah memudahkan perbincangan kita berkenaan tajuk Ismul A'zam sebagai kekuatan. Sebab apabila kita berhadapan dengan akhir zaman, kita berhadapan dengan akhir zaman ni, ujiannya, cubaannya, fitnahnya, dan kemungkinan besar kita akan berhadapan dengan fitnah yang paling besar yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling besar ialah fitnah Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal. Jadi fitnah tu paling besar sekali. Tetapi daripada fitnah yang paling besar tu, perkara yang paling menakutkan, yang paling menakutkan Rasulullah bukanlah takut apa, tapi Rasulullah khawatir
yang akan berlaku kepada umatnya, iaitu fitnah di mana adanya ulama yang menyesatkan, umara yang menyesatkan. Jadi ulama dan ulama ni orang yang berilmu, orang alim, orang yang alim, ulama kita, dan juga apa disebut umara ni pemimpin. Sekarang ni adalah pemimpin politiknya, pemimpin apa sajalah pemimpin. Jadi kita sebut sini a'immat al-mudillin, a'immatul mudillin, iaitu a'immat al-mudillin ini ialah tokoh-tokoh yang menyesatkan. Ini adalah suatu yang menakutkan. Bukan menakutkan Rasulullah takut, tapi khawatir. Rasulullah mengatakan bahawa dia lebih khawatir kepada umat dia itu lebih daripada Al-Masih Dajjal. 3 kali Nabi sebut. Dan kemudian digambarkan oleh Rasulullah SAW, a'immah mudillin, a'immatul mudillin, iaitu tokoh-tokoh yang menyesatkan. Siapa tokoh-tokoh menyesatkan ni? Tokoh-tokoh menyesatkan terdiri daripada para ulama yang jahat, ulama usu, ulama jahat, dan juga umara yang jahat, umara yang jahat. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana kita sedang berhadapan dengan menuju kepada kemuncak fitnah akhir zaman, menuju kepada ujian yang paling besar sepanjang zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ujian yang paling besar tu bukan sahaja kita berhadapan dengan a'immah mudillin yang dikhawatirkan Rasulullah SAW pada atas umat dia. Kita berhadapan dengan Al-Masih Dajjal yang bakal keluar. Kita tak jumpa lagi lah. Mungkin dia akan keluar dalam beberapa tahun akan datang, 3 tahun ke 4 tahun. Mungkin 2025 2024, wallahu alam, tak tahu kan. Jadi dia keluar, kita akan berdepan dengan fitnah yang besar. Dan in addition to that, fitnah ad-duhaimah. Fitnah ad-duhaimah ni fitnah yang gelap gelita. Kita tak tahu kita ni salah. Kita tak tahu kita salah. Jadi sebab tu kita nak melihat kat sini bagaimana di akhir zaman ini perkara yang paling penting sekali bukan hanya sekadar ilmu. Sebab ilmu ni ada orang yang ada ilmu sesat, seperti ulama usu, ulama yang sesat. Ataupun bukan orang yang paling pandai memimpin, ada pemimpin yang sesat. Umara usu, umara yang jahat ada juga. Jadi bukan dia mesti pandai cakap, mesti pandai berilmu, tetapi yang paling kritikal sekali di akhir zaman ini ialah persiapan basirah. Basirah maknanya mata hati. Ini rahsia dia. Macam mana kita nak tahu fitnah-fitnah ini? Macam mana nak nampak fitnah-fitnah ini? Macam mana kita nak mengenal kejahatan-kejahatan di akhir zaman? Tak cukup dengan ilmu, Sebab tu ramai orang kadang-kadang cerita pasal akhir zaman, tapi dia duduk dalam fitnah akhir zaman. Dia duduk di dalam kita kata kelompok mereka yang tertipu dengan fitnah akhir zaman. Mereka duduk di bawah panduan Dajjal, di bawah pimpinan Dajjal. Mereka duduk di bawah Yahudi dan Nasara. Mereka duduk di bawah Zionis. Macam mana kita sebut tadi. Sebab tu kita nak kena faham bahawa perkara yang paling aula, ni paling utama, paling urgent, paling utama, and urgent and important di akhir zaman ialah menghidupkan hati. Hati kita perlu hidup. Hati kita perlu bercahaya, ada cahaya daripada Allah. Jadi inilah perkara yang kadang-kadang kita tak perasan. Hari ini ramai takut, kena gertak dengan Menteri Kesihatan dengan secara nadahnya yang sombong. Saya sebut sombong ni sebab dia rasa dia berkuasa, dia rasa dia boleh buat apa dia nak buat. Saya sebut ni walaupun saya kenal dia kenal saya. Dia kenal saya ni. Kalau dia dengar saya cakap ni, mungkin dia marah. Saya tak kira lah. Pasal dia dah buat cara depan-depan, kita pun cakap dari depan-depan. Apa dia sebut? Dia kata dia akan menyusahkan rakyat. Dia akan menyusahkan rakyat. Pernahkah seorang pemimpin mengatakan dia akan menyusahkan rakyat? Kalau rakyat tu tak betul, bimbing dia. Kalau rakyat tu salah, betulkan. Kalau rakyat tu dalam keadaan terpesong, luruskan. Kalau rakyat tu dalam keadaan susah, senangkan, bukan menyusahkan. Jadi ini kita melihat satu istilah yang lahir daripada mereka yang melihat Barat sebagai Tuhan. Semalam saya bincang-bincang dengan kawan-kawan kita dari GPMC, PPIM, daripada
MFM, daripada berbagai lagi NGO dan juga peguam dan pakar perlembagaan. Kita ada beberapa orang pakar perlembagaan bersama kita. Alhamdulillah. Mereka pakar dalam perlembagaan. Mereka pun dah melihat bagaimana keadaan yang ada pada hari ini. Luar biasa. Serangan cara berdepan-depan. Sedangkan orang yang sepatutnya mempertahankan kita tidak mempertahankan kita. Orang, bukan Allah. Allah ni memang dia sentiasa pertahankan kita dengan caranya yang paling hikmah. Tapi manusia yang ada amanah, yang ada tanggungjawab, yang telah diberikan pertanggungjawaban, buat tak tahu je. Buat tak tahu, tidur. Pergi London, pergi sana, pergi sini. Kan? Bercuti sana, bercuti sini. Rakyat dalam keadaan susah hati. Rakyat dalam keadaan ekonomi yang lemah. Dia dengan hartanya, dengan gajinya, dengan allowance-nya, yang ada dia boleh pergi bercuti sana sini. Jadi kita nampak kan, pemimpin-pemimpin tak kira siapa pemimpin tu, berdarah raja ke, berdarah kuli ke, berdarah hamba ke, sama je. Kalau dia pemimpin, dia bertanggungjawab. Maka kita lihat hari ini pakar-pakar perlembagaan kita pun kata sebenarnya bagaimana kita telah melanggar, negara kita melanggar banyak perkara. Melanggar dalam perlembagaan, melanggar dalam undang-undang, melanggar di dalam protokol-protokol yang tertentu, hanya kerana beberapa orang pemimpin-pemimpin yang ada pada hari ini yang dikuasai oleh tangan-tangan gaib. Tangan-tangan gaib. Saya kalau cakap tangan gaib ni, kita nak kena merasakan bahawa fitnahnya besar. Dan fitnah yang paling besar yang bakal kita jumpa lepas ini, yang selepas daripada COVID ni, ialah fitnah kita akan berhadapan dengan ke arah totalitarian, reset. Dia akan reset negara dunia ni akan reset. Saya akan buat tajuk reset malam ke, tengok macam mana, insya-Allah kita akan sambung. Sebab kat sini tuan-tuan berrahmat Allah, pada hari ini kita nak melihat bagaimana kita nak mempertahankan diri kita, mempertahankan iman kita, akidah kita. Maka semua yang kita lakukan mesti bermula dengan ma'rifatullah. Mesti bermula dengan mengenal Allah. Semua. Sebab apa? Allah SWT menjadikan kita pun bukan saja-saja. Allah perintahkan kita berubudiah pada dia, beribadah pada dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah gambarkan tidak dijadikan jin manusia ini melainkan supaya beribadah pada dia. Allah perintahkan kita supaya menegakkan Islam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di atas muka bumi ini khalifah, nak memimpin. Jadi Allah perintahkan kita untuk memimpin, menjadi beribadah tu pun macam mana nak memimpin, macam mana nak beribadah kalau kita tidak mengenal Allah. Ini perkara yang paling asas di dalam Islam, yang merupakan perkara yang paling asas di dalam Islam itu sendiri, dalam iman, dalam Islam semua sekali lah. Jadi sebab tu tajuk Ismul A'zam adalah merupakan satu tajuk yang berat, yang besar, yang sebenarnya dia bukan teori, tetapi kita ingin memahami beberapa hakikat yang mana kita akan berhadapan dengan segala tribulasi, ujian, cabaran, segala perkara yang bakal kita depan ni dengan Ismul A'zam. Dengan Ismul A'zam, dengan nama Allah. Nama Allah ni dia merujuk kepada zat Allah, merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang bernama Allah. Tuhan yang bernama Allah. Jadi kita ingin sama-sama memahami hakikat ni. Sebab tu saya nak buat slow-slow, pelan-pelan kepada tajuk ini, yang mana digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kunci kepada sejauh mana kuat lemah seorang manusia, iaitu apabila kita benar-benar bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala aspek. Ini kita nak bincang tajuk yang besar, insya-Allah, tajuk yang besar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menggambarkan dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama-nama yang baik, asmaul husna, nama yang baik, fad'uhu biha. Maka kamu serulah dia, maka kamu pohonlah dia,
maka kamu pohonlah dengan dia. Begitu. Jadi maknanya Allah dah gambar kat kita, ni senjata yang paling kuat sekali ni, yang paling ampuh. Yang paling ampuh sekali, yang paling kuat, yang paling hebat. Kita dengan nama Allah. Kita dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita pergi kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala itu, saya ingin buat beberapa review. Sebagai satu perkara yang penting sebelum kita bincang tajuk Ismul Azam. Kerana Ismul Azam ni lah kan kita kata pengisian yang paling asas dalam gerak kerja Islam, dalam gerak kerja akhir zaman, Taifah Mansurah, Al-Mahdiyin. Ini asas, paling asas, yang kalau kita ada yang ini, insya-Allah dia mencukupkan yang lain. Dia mencukupkan yang lain. Yang lain tu dia jadi sebagai apa? Suplemen. Dia jadi sebagai tambahan, atau dia jadi sebagai kita kata pengisian untuk memperkukuhkan, menyempurnakan, tapi ini asas. Baik. Sebelum kita pergi ke Ismul Azam, nama-nama Allah yang maha agung, tajuk ini, maka marilah kita melihat tentang hakikat syahadah tu sedikit sebanyak. Yang mana syahadah ini sebenarnya yang kita ucap tu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah merupakan arkanul Islam, rukun Islam yang pertama. Maknanya kalau kita boleh faham syahadah ni, maka bermulalah perjalanan kita dalam Islam. Bermulalah perjalanan kita bersama Allah. Bermulalah perjalanan kita bersama kehidupan yang sebenar. Syahadah itu. Maka kita melihat dalam rukun, dalam syahadah ini, kita mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa maksud asyhadu an la ilaha illallah? Dan asyhadu an la ilaha illallah, kalau kita tengok dalam bahasa kita lah, bahasa syariat. Kita sebut syariat. Syariat ni maknanya bahasa syarak lah. Syarak. Dari sudut hukumnya kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tu maknanya aku naik saksi, aku bersaksi. Itu dari sudut bahasa syariat. Kita nak sebut bukan bahasa syariat ni, kita nak sebut bahasa hakikat ni, sampai kepada bahasa ma'rifat. Kita nak sebut bahasa tu, maknanya dia bukan hanya sekadar syariat. Bahasa syariat apa kata? Aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi, aku berikrar, aku berjanji bahawa tidak ada Tuhan ilah yang disembah melainkan Allah. Itu bahasa terjemahan kita lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah, Rasulullah. Ini kita punya pengertian yang kita ada dalam otak kita, yang kita ada dalam hati kita hari ini, yang kita merasai begitu. Jadi kita melihat hari ini, apabila kita mengucap dua kalimah syahadah ni, barulah kita Islam. Tak kira kita dah lama ke baru masuk ke, dah lama sama Islam. Malahan orang yang baru masuk Islam tu, yang asalnya bukan agama Islam, masuk Islam lagi bagus. Kenapa? Masa tu hati dia tengah bersih. Dia bersih. Allah bersihkan dosa-dosa dia. Sebab tu dia boleh menangis bila dia ucap kalimah syahadah kan. Menangis. Kita ni pun sebenarnya boleh bersih tak? Boleh bersih. Dengan kalimah syahadah tu, kita boleh membersihkan dosa-dosa kita juga. Sama. Sama. Cumanya kita ni tak ucap dengan betul. Kita mengucap betul ikut kalimah lafaz. Lafaz saja betul. Asyhadu an la ilaha illallah. Lafaz betul. Tapi pengertian dia, makna dia, yang kita rasai, yang kita faham, tak sama dengan yang sepatutnya. Jadi kita nak tengok yang ni. Sebelum kita bincang Ismul Azam, tengok hal ni dulu. Kita ikrar kita kena betulkan. Yang pertama sekali kita nak lihat di sini bahawa kalimah syahadah tu, kalau kita tengok hari ni, bila mak ayah kita mengajar kita kalimah syahadah tu, maka sebenarnya kita pernah bertanya tak, kenapa kita mesti melafazkan syahadah? Kenapa mesti lafaz? Kenapa kita mesti melafazkan syahadah itu dalam bentuk penyaksian tadi? Jadi kenapa pula dia mesti ada dua kalimah? Ini kalimah yang paling besar ni. Banyak-banyak kalimah yang ada di atas muka bumi ni, kalimah paling besar adalah kalimah syahadah ni. Jadi kita lihat kenapa pula kalimah ini
disebut, dimaknakan dengan tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. La ilaha illallah tu, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kenapa kita buat kalimah tu? Kenapa kita maknakan dia? La ilaha illallah. Sedangkan dalam kalimah la ilaha illallah tu tidak ada perkataan Rabb, Tuhan. Tak ada. La ilaha illallah. Jadi maknanya tidak ada ilaha. Tapi kita sebut tidak ada Tuhan. Illallah, melainkan Allah. Yang disembah, kita sebut yang disembah, melainkan Allah. Jadi sedangkan di dalam kalimah syahadah tu pula tidak ada fa'budu ni yang disembah. Tidak ada perkataan tu. Tapi kenapa kita maknakan dia demikian? Jadi sebab itulah kita lihat, kalau kita nak refresh balik kalimah syahadah kita itu, mungkin kita boleh sebut la rabbi fa'budni illallah. Tidak ada Tuhan. Betul? Tidak ada. La rabbi, tidak ada Tuhan. Fa'budni, yang aku sembah, illallah, melainkan Allah. Itu makna dari sudut bahasa tadi kan. Tapi kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan di sinilah kita lihat bagaimana perkataan la ilaha illallah, tidak ada ilah illallah melainkan Allah tadi, bermakna hakikatnya, namanya dari sudut proses. Dari sudut proses kita. Maknanya kita nak faham kalimah la ilaha illallah ni, bukanlah kita kata tidak ada yang disembah melainkan Allah semata-mata begitu. Tetapi sebenarnya la ilaha, tidak ada yang nyata depan kita ni sebenarnya. Tidak ada yang betul-betul maujud, yang wujud, yang wajibul wujud. Tidak ada yang ada sebenarnya illallah, melainkan Allah. Jadi sebenarnya perkataan itu dari sudut makna hakikat hati kita ni, bila kita menyebut kalimah la ilaha illallah, tidak ada apa-apa sesuatu yang nyata illallah, melainkan Allah. Itu hakikat. Jadi bila kita mula memproses begitu, maka kita boleh bersimpulkanlah bahawa sesungguhnya sebenarnya lah kita mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam segala satu. Contoh kita sebut sendah, tidak ada pokok melainkan Allah jadikan. Itu dia sudut kita kata bahasa translation bahasa Melayu. Tidak ada rezeki melainkan Allah yang beri rezeki. Tidak ada makanan melainkan Allah yang beri makanan. Tidak ada kita melainkan Allah yang hidupkan kita. Tidak ada yang nyata sebenarnya illallah, melainkan Allah sahaja yang hakikatnya nyata. Itu maksud la ilaha illallah. Ini dari sudut hakikatnya, dari sudut perasaan kita nak rasa begitu. Dari sudut perasaan kita, dari sudut pemikiran kita, baru kita boleh memahami Ismul Azam ni. Kalau kita tidak mendekati dengan kaedah yang bagaimana para ulama kita yang terdahulu ni, salafus salih kita yang benar-benar mengajar dengan dia ajar, dia dapat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, kaedah proses tarbiyah, proses ini disebut proses tarbiyah untuk beriman pada Allah ini, maka kita takkan faham Ismul Azam. Tak boleh nak faham Ismul Azam. Kita sebut Ar-Rahman. Ar-Rahman itu salah satu asma Allah, nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita tak boleh faham Ar-Rahman kalau kita nampak Ar-Rahman ni ada orang nama Abdul Rahman. Kita nampak Abdul Rahman, tak nampak Ar-Rahman. Kita nampak Abdul Rahim, depan kita ada orang nama Abdul Rahim. Ada Rahim, kita pun panggil dia Rahim juga, Rahim. Sedangkan Ar-Rahim tu ada, Ar-Rahman tu ada. Jadi la ilaha illallah ni ialah membawa maksud tidak ada yang nyata di depan kita ni sebenarnya. Tidak ada hakikat kewujudan illallah, melainkan Allah. Allah ni zat yang wajibul wujud. Zat ni maknanya Tuhan kita lah gitu. Jadi kita kena faham, kena proses begitu. Dan begitu juga Muhammad Rasulullah. Kalau kita kata Muhammad Rasulullah tu, maknanya adakah agama kita, agama Nabi Muhammad ni zaman Muhammad baru ada? Jadi sebab itulah kalau kita lihat dalam huraian daripada para ulama kita, huraian daripada Rasul Sallam sendiri, daripada bagaimana keterangan-keterangan ni, kalimah syahadah ni bukan zaman kita je. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalimah syahadah ni diucap daripada zaman Nabi Adam AS lagi. Zaman Nabi Muhammad belum lahir lagi dah ucap kalimah syahadah. Ada dah kalimah syahadah. Jadi kalau ada kalimah syahadah ni, maknanya
Bukanlah hanya setakat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kan? Jadi dia ada makna yang lain. Makna yang lain kita nak sebut kat sini bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan kalimah syahadah Rasul. Syahadah kepada Rasul, kita menaik saksi, kita bersaksi bahawa kan yang menyampaikan, yang mengetahui ilmu-ilmu tentang Allah, tentang agama, tentang kehidupan adalah Rasul. Sebab tu bila kita tengok balik hidup kita ni sekarang ni, kita akan melihat kenapa hari ini kita mengucap kalimah syahadah tapi kita tidak ada kekuatan, tidak ada rohnya, tidak ada barakahnya, kerana kita terputus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita kata kita tahu Rasulullah SAW yang membawa segala-galanya, ilmunya, Qurannya, hadis-hadis tadi, tapi hati kita terputus dengan dia, terputus. Bila terputus dengan Rasulullah SAW, kita tak dapat barakahnya, tidak dapat ilmunya yang hakiki, yang sebenar. Jadi sebab tu kita patah balik kepada kalimat tauhid tadi. Kalimat tauhid tadi, asyhadu an la ilaha illallah, maksudnya aku naik saksi, aku berjanji, aku berikrar bahawa tidak ada yang nyata, tidak ada yang sebenarnya, yang ada itu illallah, melainkan Allah. Mana itulah yang kita sembah, itulah yang kita agungkan, itulah yang kita abdikan diri padanya. Ini disebut syahadah tauhid, mentauhidkan Allah. Ini mentauhidkan Allah. Jadi bila mentauhidkan Allah ni maknanya apa? Maknanya bila kita melihat sesuatu, tarbiyahnya kita melihat Tuhan dulu. Melihat Tuhan dulu, melihat Allah dulu. Kita tak bolehlah nak tengok dengan mata kita. Kita akan sebut sekejap lagi. Tapi kita melihat zat yang ada dulu. Ini maksud la ilaha illallah. Kita melihat zat yang ada dulu. Kita tak nampak Dajjal, nampak yang menjadikan Dajjal. Jadi syuhud ni menyaksikan. Menyaksikan itu dia boleh dengan dua. Satu, tengok makhluk, teringat Allah. Tengok makhluk, tengok pokok, teringat yang menjadikan pokok. Ini peringkat pertama. Tengok pokok, teringat yang menjadikan pokok. Tengok kereta, teringat kilang kereta, proton. Itu untuk orang yang permulaan. Bila dia dah mula memahami, sebelum dia tengok kereta tu, bila dah mula kenal hakikat kilang kereta tu, proton tu, mungkin dia orang proton contohnya, dia kenal proton, sebelum tengok kereta proton, dia dah tahu dah proton tu ada, kilang dah ada dah. Sebelum dia tengok pokok, hati dia, pemikiran dia dah la ilaha illallah dulu. Maknanya sebelum tengok pokok tu, dia dah rasa, dia dah tahu Allah ada. Jadi pokok ni bukan teringat Allah, tak. Allah dalam hati dia, illallah dalam hati dia, pemikiran dia, dalam kehidupan dia. Bila tengok pokok, ini adalah makhluk Allah. Ini makhluk Allah. Yang ini makhluk Allah. Yang ini makhluk Allah. Yang itu makhluk Allah. Nampak macam itu. Itu dipanggil wahdatul syuhud. Lebih kurang. Wahdatul syuhud. Dia mentauhidkan penyaksian dia. Dia mentauhidkan penyaksian dia. Dia mula-mula peringkat betul lah macam budak-budak lah, kanak-kanak. Kan? Aiskrim ni siapa bawa aiskrim ni? Dia pergi aiskrim, ni mesti abah beli, dia kata. Abah beli aiskrim, masa balik rumah ada aiskrim. Banyak aiskrim. Abah beli aiskrim, kata. Kan? Jadi bila tengok aiskrim, tengok abah beli. Itu budak-budak. Kan? Tapi mak budak ni, isteri kepada abah tadilah, kan? Mak dia tengok aiskrim, abah lah ni, dia kata, abah ni abah punya kerja ni. Dia nampak abah dulu. Dia tak nampak aiskrim. Sebab apa? Dia kenal abah. Dia kenal suami dia lah. Dia kenal suami dia. Ni syuhud. Ini penyaksian. Jadi sebab itulah proses tarbiyah kalimah syahadah ini, mentauhidkan Allah ini, dia mestilah satu proses sehingga kita sampai peringkat kita melihat, mendengar, mempersaksikan, merasai, memahami Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita memahami makhluk.
Nampak tak? Nampak? Jadi bila kita boleh, tapi puasa ni kita akan bincang sikit. Tapi bila kita boleh dapat yang itu, maka barulah kita mendekati, mentauhidkan Allah. Dia bukan wahdatul wujud. Ni satu benda juga. Kalau dia kata ini semua Allah, 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 kita ni Allah semua, kita Allah, wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni sesat lah. Wahdatul wujud ni maknanya kita samakan pula pencipta dengan yang dicipta. Satu, dia kata. Saya ni dijadikan oleh Allah, maka ini semua Allah. Saya ni Allah. Ini wahdatul wujud. Kita bukan nak wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni salah sebab dia ada makhluk. Dia ada khalik. Dia ada makhluk ni yang dicipta dan dia ada khalik yang mencipta. Tu wahdatul wujud disatukan semua. Saya ni Allah, hakikat, sampai ke hakikat kata aku Allah, gitu kan. Jadi hak tu mengelirukan orang. Tetapi hakikatnya bukan wahdatul wujud, bukan kita macam pahaman Syiah. Pahaman Syiah apa dia kata? Tuhan masuk dalam badan orang tu. Pahaman Dajjal pun sama. Dia panggil transcendent, iaitu Tuhan masuk dalam wajah dia. Nanti kita akan jumpa ni zaman Dajjal nanti. Dajjal dia akan keluar sebagai manusia, sebagai raja, sebagai savior, sebagai orang yang bawa banyak karamah ni, Dajjal ni. Kemudian dia akan kata Tuhan berada dalam badan aku. Mula-mula dia kata Tuhan berada dalam badan aku. Lepas tu dia kata apa? Akulah Tuhan. Tu wahdatul wujud, dia boleh membawa kepada pahaman-pahaman yang macam gitu. Pahaman Hindu lebih kurang jadi yang kita ni bukan wahdatul wujud, bukan satu semua Tuhan, tak. Kita nak sebut wahdatul syuhud. Kita mempersaksikan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah ni siapa? Allah ni wajibul wujud, zat Tuhan yang menjadikan. Jadi bila kita tengok, kalau peringkat awal penyaksian syahadah ini, kita tengok sesuatu, kita teringat yang menjadikan dia. Ini maknanya kita jauh lagi daripada Allah lah. Tapi kita kenal Allah dah. Maknanya kita tengok pokok, kita nampak ini yang jadikannya Allah. Kita tengok gunung, yang jadikannya Allah. Kita tengok muka kita sendiri, yang jadikan Allah. Tetapi apabila peningkatan syahadah tu, kita makin mengenal Allah. Kita mengenal Allah tadi, sebelum tengok pokok dah, kita dah tahu dah kuasa Allah, kudrah, iradah, ilmu, sama', basar, semuanya sifat-sifat Allah, semuanya nama Allah. Kita dah tahu dah, maka kita melihat tu, ini Allah. Tapi ini Allah ni bukanlah maknanya ini Allah ni maknanya benda tu Allah, bukan. Tapi nak sebut sini inilah semuanya kesan-kesan penciptaan Allah. Contoh macam saya sebut tadi, kalau seorang bapa balik rumah, dia beli aiskrim, letak aiskrim tu dekat dalam peti ais. Anak tak balik lagi sekolah. Anak balik sekolah nampak aiskrim. Aiskrim. Lepas tu dia kata, ini mesti Abah beli ni. Mesti Abah beli ni. Sebab dia tahu Umi dia duduk dalam rumah, tak keluar. Abah dia lah. So dia cakap, ni Abah. Terima kasih Abah. Dia kata, itu makan aiskrim dia kan. Tu budak-budak kan. Tu penyaksian dia. Tapi kalau ibu pula, dia masuk daripada bilik dia ke apa, keluar tengok dalam peti ais ni dah ada aiskrim. Abah. Ni Abah ni. Dah cakap jangan beli aiskrim kat budak-budak. Dia nampak Abah dulu. Dia tak nampak aiskrim dulu. Ni Abah punya kerja. Ni Abah punya kerja. Sebab dia kenal suami dia. Dia kenal suami dia. Jadi ini adalah antara perkara asas yang kita nak sebut kat sini. Makna kalimah syahadah ni, la ilaha illallah ni, yang kita nak sama-sama faham ni, ialah maknanya kita nak merasakan tidak ada yang nyata di depan kita ni. Tidak ada sesuatu melainkan Allah yang ada. Itu hakikat dia begitu. Kita nak proses macam itu. Jadi begitu, ini yang digambarkan sebagai mentauhidkan Allah. Jadi apa yang kita nak sebut kat sini, bahawa kita nak kena proses hati kita. Sebab kita tak boleh nampak Allah dengan mata kasar. Kita tak nampak. Angin pun kita tak nampak. Angin bertiup kita tak nampak. Mata kita tak mampu nak tengok. Apa lagi nak melihat yang maha ghaib, iaitu Allah. Kita tak nampak. Kita tak boleh dengar dengan telinga kita. Kita tak boleh kesan dengan fizikal. Tetapi kita boleh kesan dengan hati kita. Ini maksud kalimah syahadah. Ini penting ni. Ini yang saya sebut ni, saya cuba buat pelan-pelan ni supaya kita faham. Sebelum kita bincang Ismul Azam yang menjadi senjata, yang menjadi kekuatan kepada seorang mukmin, Ismul Azam ini, kita kena faham proses dia. Barulah bila kita faham proses, barulah kita boleh nak menghayatinya, nak mengamalkannya.
Seorang sebut, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Kan? Dengan menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta tu, contohnya, dia boleh angkat dengan biiznillah lah, dengan izin Allah tu. Dia minta ke Allah tu. Dia boleh angkat istana Balqis daripada Yaman pergi ke Palestin. Ya, dia boleh angkat. Sampai kena mata. Kita baca sejuta kali pun La ilaha Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Adalah panjang sikit. Asif Al-Barqiyah baca tu kan. Orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu kan. Dia baca macam itu. Kita baca sejuta kali pun kan, semut pun tak bergerak. Kat depan kita semut tu duduk gitu-gitu je kan. Tak ada kesan. Kenapa? Al-yaqin, syuhud tadi. Jadi itu kita tengok proses. Dan sebab itulah kan, perkara yang paling besar kepada manusia dan paling besar kepada jin, dalam kita berhadapan dengan ujian di akhir zaman ini, ialah kita mestilah kan, benar-benar memperdalamkan makrifat kita, kenal kita kepada Allah, syahadah kita kepada Allah tadi, mentauhidkan pada Allah tadi. Dan itulah kan, satu yang boleh digunakan oleh hati kita. Hati kita ni je kan. Allah gambarkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Allah SWT menjadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Kita tak sama dengan pokok, kita tak sama dengan binatang, kita tak sama dengan apa sajalah, rumah lah apa, tak kira lah apa benda, makhluk-makhluk lain ni. Kerana kita ada akal. Manusia dengan jin ada akal, manusia lebih kuat lah. Dan kita ada apa yang paling best sekali, kita ada hati. Kita ada hati. Dan hati ni adalah suatu yang ada di dalam kita, yang kita tak nampak lah dalam kita, yang kita tak nampak. Dan inilah kan, kita kata wasilah, jalan. Inilah kita kata tools, alat yang diberikan oleh Allah untuk kita mengenal dia. Dan sebab itulah apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, sebagaimana yang dihuraikan oleh para ulama kita yang terdahulu ni, yang benar-benar telah mengikuti proses tarbiyah. Kalau kita mengucap kalimah syahadah sekadar lidah dan sekadar cakap dengan hati kita, kita belum lagi mengucap dua kalimah syahadah yang sebenar. Sebab kalimah syahadah ini mesti diucap. Kalau kata yang sempurna lah, yang sempurna dari sudut Islam, Islam dah. Ucap kalimah syahadah ni Islam dah. Tapi dari sudut kesempurnaan dia, lidah mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Hati pun ucap sama, asyhadu an la ilaha illallah. Dan kemudian perasaan kita pun merasa tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, tidak ada yang semua hakikat tadi, illallah, melainkan Allah. Ini proses. Maka apabila kita boleh merasakan begitu, maka barulah kita boleh menuju nak kenal Ismul Azam ni. Baru kita boleh kenal Ismul Azam. Nampak tak tajuk ni? Tajuk ni agak kita kata penting dan agak detail, halus. Halus. Dan siapa yang faham Ismul Azam ni, di hidup dia akan bahagia dunia wal akhirah. Sebab dia dah kenal Allah. Dia dah kenal Allah dah. Baik. Jadi untuk itu, maka kita perlu memahami Ismul Azam ini dengan satu noktah, satu titik yang betul, yang halus. Maknanya bermula daripada hati kita. Kita nak faham, nak kenal Allah ni dengan hati kita melalui satu noktah, satu titik, noktah bidayah kita panggil. Noktah yang bergerak. Satu titik yang bergerak daripada kehidupan kita ni bermula daripada hati kita. Bermula daripada hati kita. Maka sebab itulah kita perlu kepada guru, perlu pada panduan. Perlu kepada panduan. Kalau tak, kita agak-agak aja. Kita baca, kita ingat kita pergi Google, tengok Google, dapat hujah ni, hujah tu, baca sana, baca sini, kita dah okey dah. Kita dah okey dah. Rupanya tak juga. Kita ingat kita dah dengar ustaz cakap, dah pergi tuan guru sebut, ambil kitab, kita okey. Tak semesti. Jadi apa sebenarnya
Apa sebenarnya, di mana noktah bidayah untuk kita nak mengenal Allah tu, noktah bidayah untuk kita faham Ismul Azam itu, di mana? Dia bermula daripada hati kita yang dalam sekali. Hati kita yang dalam. Sebab tu dia halus. Sebab tu dia kena teliti. Jadi orang beriman ni dia bukannya jenis kasar, jenis nak cepat, jenis tergesa-gesa, jenis nak hafal ni, nak dapat PhD ni, ilmu ni semua nak tergesa-gesa tak. Orang Islam bila sebut hati ni, dia tidak boleh tergesa-gesa. Dia mesti dalam keadaan tenang, dalam keadaan kosong, dalam keadaan rendah diri pada Allah, menyerah pada Allah, dalam keadaan yang kita ni benar-benar rendahkan diri tadi. Maka di situlah Allah akan bagi dia punya cahaya dia, anugerah dia. Jadi rupanya tuan-tuan puan-puan, Ismul Azam ni tak semua orang boleh faham. Kenapa? Sebab tak semua orang kenal Allah. Tak semua orang kenal Allah. Dan kenal seseorang itu kepada Allah berdasarkan sejauh mana anugerah Allah pada dia. Sejauh mana anugerah Allah pada dia. Sejauh mana Allah bagi pada dia. Maknanya hakikatnya Allah juga yang bagi. Jadi walaupun tajuk ni kita dengar, walaupun tajuk ni kita bincang, tapi tak semesti kita dapat macam mana yang sepatutnya kita dapat. Sebab tu penting di dalam kita duduk dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita faham sahabat-sahabat merendahkan diri dia kepada kebenaran Allah. Merendahkan hati dia, merendahkan pemikiran dia. Dia terima walaupun benda ni macam aku dah tahu dah, bila sebut aku dah tahu je habis, putus dah. Bila sebut aku dah tahu je, tazkirah tu habis. Maknanya walaupun orang yang bagi tazkirah tu orang terbaik di dunia, bagi tazkirah, bila kita aku dah tahu je, habis. Maknanya dia dah sombong. Dia dah putuskan diri daripada merendahkan diri kepada Allah. Ini kita kata noktah bidayah, titik tolak nak kenal Allah ni. Dia bukan datang dengan kekuatan ilmu, datang dengan kehebatan fizikal, datang dengan IQ yang tinggi, datang dengan kecerdikan. Dia datang dengan kerendahan hati. Hati yang direndahkan pada Allah. Hati yang sanggup mengosongkan diri dia daripada syirik, daripada segala perkara yang Allah murka. Itu dia bermula kat situ. Sebab ini anugerah Allah. Ni bukan kita kata saya ada RM10 saya nak beli, saya ada RM1,000 saya nak beli, saya nak beli makrifat Allah ni, saya nak beli. Saya ni orang kaya, saya paling kaya di dunia, saya ada 1 bilion, 1 trilion, saya nak beli. Kan? Allah tak bagi. Sebab tu orang yang mengenal Allah ni bukan orang yang hidup bergelumang dengan kekayaan. Siapa yang hidup bergelumang dengan kekayaan ni, kebanyakan tak semua, kebanyakan hatinya keras dengan nafsu, keras dengan orang yang paling banyak diuji, yang menangis tiap-tiap hari, orang yang rasa diri dia lemah, orang yang rasa diri dia hina, orang yang merasa menyerah pada Allah, yang merasakan dia memerlukan Allah, dia perlukan Allah. Orang ni yang dapat makrifatullah. Jadi kita bincang Ismul Azam ni, kita boleh bincang, kan? Salah satu Ismul Azam, Ya Hayyu Ya Qayyum, salah satu. Kita boleh bincang. Bacalah. Kan? Banyak-banyak. Kan? Belum tahu dapat anugerah Ismul Azam itu. Belum tahu. Jadi sebenarnya saya mula daripada asas tadi. Daripada mula asas, kita nak mentauhidkan Allah. Sebab bila kita boleh mentauhidkan Allah, boleh mengesahkan Allah, di situlah asas kepada Ismul Azam, memahami nama Allah yang agung. Bila kita dah faham nama Allah yang agung, baru kita boleh menyeru dia, baru kita boleh berdoa pada dia, memohon pada dia, merendah diri pada dia, beribadah pada dia. Nampak? Baru boleh hadir. Kau tak boleh. Tebal mana pun serban kita, kan, hebat mana pun ilmu kita, kan, PhD dalam usuluddin, PhD dalam tauhid, PhD dalam semua, PhD lah dalam agama ni, cakap pun berapi-api, tapi hati tidak rendah diri pada Allah, hati kosong daripada tawaduk kepada Allah, tadaruk kepada Allah, hati rasa diri dah cukup, dah best,
Hati rasa saya ni dah berilmu. Saya ni dah belajar sampai 10 tahun. Saya ni dah pergi sekolah pondok. Saya ni dah pergi sekolah Universiti Islam. Saya ni dah pergi Madinah, balik Madinah. Saya dah hafal hadis. Bila kita kata saya dah ni, saya, maka terputus daripada ma'rifatullah. Kerana hakikatnya bukan saya. Hakikatnya Allah. Tadi sebut kan? La ilaha illallah. Itu maknanya tidak ada yang nyata, tidak ada apa illallah melainkan Allah. Kita sebut tadi. Dari sudut syariatnya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu dari sudut syariatnya. Kan? Tapi dari sudut hakikatnya tidak ada sesuatu yang nyata. Tidak ada sesuatu pun yang ada ni melainkan Allah, illallah. Jadi bila kita kata saya pandai, saya ada ilmu, saya ada jawatan, saya, kita dah nafikan Allah dalam hati kita. Kita dah menafikan Allah. Maka Allah tak bagi dah. Makrifat tak bagi. Allah tak bagi kita kenal. Walaupun kita PhD, ilmu hadis, boleh bentang hadis ini, hadis tu. Boleh kutuk orang sini, orang sana. Macam-macam dengan ilmu boleh berdebat. Tetapi bila hati rasa saya ni hamba. Dia tidak merasai Allah. Putus. Tak kenal Allah dah. Tak kenal. Tak nampak Allah. Dia nampak ilmu dia je. Walaupun dia mengaji Islam. Ini rahasia orang yang mengikut ulama-ulama yang muktabar, yang bukan belajar dengan Google, yang bukan belajar dekat universiti. Pergi universiti ni kena sembelih. Saya ingat kata Al-Maududi rahimahullah, mereka, salah satu tulisan dia, mereka yang memasuki universiti, mereka telah disembelih oleh sistem hari ini sehingga mereka tidak mengenal Allah. Ada disebut oleh Imam Al-Banna rahimahullah, lahirlah mereka yang daripada sistem yang mensyirikkan Allah ini. Mereka yang berkilat otaknya berkilat lah. Ada ilmu, dia hafal, tapi hatinya kering, akalnya kering daripada iman kepada Allah. Ini sebenarnya satu perkara yang kita nak kena rasa. Sebab tu pagi ni kita kena rendahkan diri kepada Allah. Rendahkan diri kepada Allah. Nak kena rasa kita ni hina di sisi Allah. Nak rasa diri kita ni rendah di sisi Allah. Nak rasa diri kita ni sentiasa memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nak bincang Ismul Azam kena yang. Dan Ismul Azam kita sebut awal tadi, inilah dia kekuatan. Inilah senjata. Inilah senjata mukmin. Apa senjata mukmin? Apa kekuatan dia? Apabila dia bersama Allah. Apabila dia bersama Allah. Yang menyebabkan kita takut, menangis, yang menyebabkan kita berada dalam keadaan macam-macam hari ini, kerana kita terputus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ni hebatlah kalau cakap tu. Baik, sebab itulah saya nak gambarkan di sini dari sudut proses untuk memahami Ismul Azam ini. Kita perlu memahami noktah bidayah. Kita mesti bermula daripada noktah bidayah sahihah. Noktah bidayah, titik bermula. Bidayah, titik bergerak lah. Noktah ni titik bergerak yang benar, yang sahih. Apa maksud titik bergerak yang ni? Yang halus. Dia bukan suatu yang kita sekadar belajar je. Tak. Kita nak kena meneliti hati kita. Nak meneliti hati kita. Nak melihat hati kita ni. Sejauh mana hati kita ni benar-benar rendah ke Allah. Yakin ke Allah. Kita tengok hal tu. Kan? Sejauh mana kita ni tadarak. Tadarak ni kita merasa memerlukan Allah. Rasa fakir. Sejauh mana kita tengok. Di situ dia bermula kat situ. Dia bukan bermula dengan saya pandai, saya tahu. Saya pelajar-pelajar UC Islam Madinah. Saya ada PhD daripada Madinah. Dia bukan bermula dari situ. Dia bukan bermula daripada saya ni ustaz. Dia bukan bermula daripada saya ni ustazah. Dia bukan bermula daripada saya ni ada sesuatu. Dia bermula dengan saya tak ada sesuatu. Saya ni lemah. Saya ni hina. Ini nak kenal Allah, dia bermula kat situ. Maknanya apa? Kita nak bermula dengan kita satu perasaan, saya ni hamba Allah. Saya ni hamba Allah. Barulah dia boleh bermula nak kenal Allah.
Kalau kita nak kenal Allah, kita tak boleh mula dengan saya ada rumah, saya ada kereta, saya ada kesihatan, saya ada, semua saya ada. Dia kena bermula dengan saya tidak ada apa-apa. Yang ada adalah anugerah Allah. Yang ada adalah rezeki Allah. Yang ada adalah kesihatan yang diberi oleh Allah. La ilaha illallah, yang nyata. Tidak ada sesuatu yang nyata dalam hidup aku illallah, melainkan Allah. Kita nak mula sebagai hamba, baru kita boleh berjalan mengenal Allah. Kalau kita tidak bermula dengan merendahkan diri kepada Allah, merasa diri kita perlukan Allah, merasa kita hina, menyerah diri kepada Allah, kita tak akan kenal Allah sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Kita hanya kenal makhluk saja. Siapa makhluk yang kita kenal? Diri kita sendiri. Kita kenal diri kita. Jadi bila kita kenal diri kita, kita nampak kelemahan kita, kita tengok Dajjal. Dajjal datang, Dajjal hebat. Dajjal ada tentera. Dajjal ada kekuatan-kekuatan dia, sihir dia, sains dia. Kita tengok Dajjal ada macam-macam. Ada pemimpin yang korup dia, pemimpin yang sesat, ulama yang sesat dia punya, Dajjal punya. Jangan cakap pula siapa sesat sini. Saya nak sebut macam ni, dia ada semua. Jadi bila kita tengok, kita tak melihat diri kita hamba, kita tak melihat Allah sebagai Tuhan, Rabb dan Ilah tadi, maka kita tak akan kenal Allah. Tak akan kenal Allah. Dan bila kita tak kenal Allah, sebutlah Ismul Azam apa? Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kita sebutlah nama-nama Allah. Apa pun, dia tidak akan ada kesan. Tak ada kesan dalam hidup kita pun tak ada kesan. Dalam doa kita pun tak ada kesan. Dalam apa pun tak ada kesan. Sebab hati kita telah menolak Allah. Kita rasa kita punya, kita rasa kita yang ada. Ini maksud noktah bidayah sahihah. Titik bermula yang benar. Kita nak, sebab tu Ismul Azam ni orang duk amal. Kita tengok, okey, Nabi sebut begini, aku mendengar kamu baca begini ya, la ilaha illa anta antallah al-wahidul ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca doa ni mendengar ni, kata Nabi, ini dalamnya ada Ismul Azam, maka Allah akan mustajabkan doanya. Kita baca 1000 kali, tak ada apa-apa pun. Kata Nabi, siapa yang membaca kalimah Ismul Azam bagi Nabi Yunus AS, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bacalah 1,000,000 kali, takkan dapat apa-apa, kerana hati kita tak rasa kita hamba Allah. Hati kita rasa saya punya. Kita tak tunduk pada Allah, tak tadarruk pada Allah, maka dia tak jadi kenal Allah. Dia tak kenal Allah. Nampak tak? Kita takut dengan makhluk ni. Tengok Menteri Kesihatan sebut sekian-sekian, kita dah takut dah. Macam mana ni? Aku tak ada ni, lagi tak ada kerja. Nampak? Tak ada kerja. Kenapa tak ada kerja? Sebab kalau aku tak ambil yang macam mana dia nak ni, habislah aku. Tak ada kerja. Kita tak kenal Allah. Kita kenal diri kita. Kita kenal Menteri Kesihatan. Kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala yang empunya kita dan Menteri Kesihatan. Itu kata sombong. Jadi sebab tu kita kena faham noktah bidayah ini. Noktah bidayah dia bermula daripada kita nak rasa kita hamba Allah. Dan kita nak rasa hanya Allah sahaja yang segala-galanya. Hakikat kewujudan, wajibul wujud. Kan, hakikat kesempurnaan, hakikat keagungan, semua segala ini hakikatnya ialah milik Allah, kuasa Allah, iradah Allah, kehendak Allah, semua begitu. Jadi kita pun barulah boleh berjalan menuju kepada Allah. Barulah boleh berjalan menuju kepada Allah. Barulah boleh mula kenal Allah. Ismul Azam dia macam mana? Allah Akbar, Allah Akbar. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Dia bermula dengan hati yang rendah diri pada Allah. Hati yang merasa hamba pada Allah. Dia bukan bermula daripada ilmu. Saya tahu. Dia seorang, tak semestinya seorang ustaz kenal Allah. Tak semesti. Tak semesti dia PhD dalam hadis, dia hafal hadis banyak, dia cakap dekat depan ceramah, dia kenal Allah. Tak semesti. Yang paling kenal Allah, nombor satu, orang yang paling rendah diri kepada Allah. Dia rasa dia hamba Allah.
Sebab tu la ilaha illallah bukannya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu makna syariat. Makna dari sudut perkataan, lafaz dia. Tetapi dari hakikatnya tidak ada sesuatu yang nyata dalam hidup ini, dalam ke apa sahaja yang ada makna melainkan Allah. Jadi kita pun musyahadah disebut, mempersaksikan Allah. Mempersaksikan Allah ada dua peringkat saya sebut tadi kan, secara umum. Yang pertama sekali kita melihat pokok, melihat gunung, melihat manusia, melihat diri kita. Kita tengok, kita mula kenal Allah. Oh, Allah ni berkuasa. Oh, Allah ni hebat. Oh, Allah ni gini, sifat-sifat dia. Kita kenal. Satu lagi, kita dah kenal Allah. Bila dah kenal Allah, bila kita dah sampai pada Allah, kita dah kenal Allah, maka kita belum tengok pun kita dah tahu Allah. Bila tengok pokok, ini perbuatan Allah. Allah, kita kenal Allah dulu. Kita bukan kenal pokok pun nak kenal Allah, tak. Kenal Allah dulu. Baik. Setelah kita memahami akan apa yang saya sebut tentang noktah bidayah itu, maka bermulalah perjalanan kita. Jadi perjalanan kita nak memahami Ismul Azam ini ialah bermula dengan perjalanan kita sebagai hamba Allah. Kita nak rasa kita hamba Allah, kita ni rendah, kita ni hina, kita perlukan Allah. Kemudian macam mana perjalanannya? Maka perjalanannya ni dari sudut hati, perasaan kita, perasaan kita, pemikiran kita, pegangan kita ni mestilah kita rasa sesungguhnya segala perbuatan yang ada adalah perbuatan Allah. Ni hakikat dia. Segala af'al, segala perbuatan Allah. La ilaha illallah. Segala perbuatan adalah perbuatan Allah. Ini hakikat dia. Bila kita kata macam itu, ini hakikat dia. Maka segala perbuatan Allah tidak bergerak melainkan Allah gerakkan. Tidak diam melainkan Allah diamkan. Ini kita nampak yang ini dulu. Af'al. Ini proses. Saya boleh cakap proses. Maka kita melihat bagaimana af'al Allah, perbuatan Allah berjalan, bergerak, diam di hadapan kita. Dan tidak ada langsung perbuatan manusia. Perbuatan hamba tak ada langsung. Ini hakikatnya begitu. Ini bukan wahdatul wujud. Saya ulang sekali lagi. Wahdatul wujud ni kita samakan hamba dengan Tuhan. Sama. Jadi bukan begitu. Wahdatul syuhud. Iaitu kita mentauhidkan penyaksian kita. Hakikat yang sebenar. Bukan saya yang bercakap, Tuhan yang bercakap. Hakikatnya Allah yang izinkan saya cakap dengan kudrahnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Jadi saya ni, semua ni hakikatnya tidak ada melainkan Allah. Ini af'al. Ini perjalanan mula seorang hamba. Seorang hamba dia mula tengok balik. Oh, ini perbuatan Allah. Maka hati dia rasa apa? Ini perasaan hati ni. Hati dia rasa apa? Hati dia rasa bahawa sesungguhnya ini adalah satu kekuasaan. Dia rasa agungkan Allah. Dia mengagungkan Allah. Dia mula mengasihi Allah. Dia mula merasa sayang ke Allah. Habis kalau itu ustaz, dia kata, kalau orang tu buat jahat macam mana? Itu perbuatan Allah jugalah. Tangkap seorang ni, dia berzina kan. Dia berzina. Dia kata, minta maaf lah, bukan saya yang buat, tapi Allah yang buat. Dia kata macam tu kan. Dia berzina dengan orang. Dia curi. Curi benda. Dia kata, Allah yang curi. Dia kata, bukan saya curi. Kalau macam itu, ambil tangan dia, potong tangan dia. Ini Allah yang potong. Allah yang potong tangan dia tu. Dia curi. Bukan saya curi. Ni perbuatan Allah ni, perbuatan Allah. Dia belajar segak jalan. Tengah-tengah belajar dia tidur. Dengar ni perbuatan sampai pangkat tu je. Itu wahdatul tu perkataan wahdatul wujud. Maknanya dia kata Allah punya, Allah yang buat tu. Tak, itu bukan wahdat. Kita sebut bukannya wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Kita menyaksikan hakikatnya perbuatan Allah. Tetapi sebenarnya dia yang buat tadi tu. Jadi tak apalah. Okey, betul lah. Sekarang ni ambil tangan ni, pegang tangan ni, potong tangan dia. Ini perbuatan Allah. Ini potong tangan ni. Jadi jangan main-main kan? Jangan main-main. Jadi nak sebut sini, perjalanan, saya nak sebut hakikat tarbiyah kita. Tarbiyah rohiyah kita. Tarbiyah imaniyah kita. Kita nak, ini proses. Ini proses. Nak merasai bahawa segala hakikat itu adalah daripada Allah. Perbuatan Allah. Maka di situlah, maka kita pun melihat, oh begini. Maka kita pun rasa hamba. Perasaan rasa hamba.
Jangan kita bezakan perasaan kita, hati kita dengan fizikal kita. Sekarang ni kita sebut pasal hati kita ni, rasa kita, perasaan kita. Maka apabila kita melihat yang itu, maka kita pun mula melihat asma Allah, nama-nama Allah. Allah Maha Berkuasa. Contoh kan? Kita tak nak sakit, tapi kena COVID-19, sakit juga. Contoh. Kita nak kenyang, tapi lapar. Maknanya, Allah yang berkuasa, bukan kita yang berkuasa. Kita nak hidup sejuta tahun, tiba-tiba umur tak sampai 20 tahun dah meninggal dunia. Muda lagi dah meninggal dunia. Kita nak hidup sampai sejuta tahun. Jadi Allah yang berkuasa. Maka kita mula menampak, ini perbuatan Allah, dan Allah yang Maha Berkuasa. Allah yang Maha menghendaki. Kudrah, iradah, ilmu. Jadi kita mula mengenal asma Allah, nama Allah. Sifat Allah, af'al, perbuatan, sifat Allah, dan kemudian kita mula mengenal nama Allah. Nampak? Jadi perjalanan tu bermula dengan saya adalah hamba Allah. Saya adalah hamba Allah. Dia bermula kat situ. Jadi kemudian selepas itu, maka segala sifat-sifat Allah yang ada pada makhluk ni adalah merupakan satu yang relatif sajalah, kita sebut macam itu. Yang Allah zahirkan pada dia. Jadi di situlah hati kita akan mula memahami hakikat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada sesuatu yang menjadikan melainkan Allah. Kita mula kenal Allah yang Maha menjadikan. Tidak ada sesuatu yang memberi rezeki illallah, melainkan Allah yang Maha memberi rezeki. Tidak ada sesuatu yang berkuasa illallah, melainkan Allah. Tidak ada sesuatu yang mengendaki melainkan Allah. Maka kita mula mengenal Allah lah. Ini makrifat. Bila kita mula mengenal Allah, baru kita boleh mentauhidkan Allah. Mengesakan Allah. Kita tidak mensyirikkan Allah dengan hak lain. Baru betul. Baru kita lama-lama jalan terus, baru kita kenal Ismul Azam. Bila kita kenal Ismul Azam, barulah dia akan menjadi suatu kekuatan pada kita nak berdepan dengan Dajjal ni, nak berdepan dengan kaki tangan Dajjal ni, ulama-ulama Dajjal, umara Dajjal. Kita nak berdepan dengan Al-Malak, golongan pemimpin yang Dajjal ni, kita nak berdepan dengan mereka, nak berdepan dengan tentera dia. Barulah kita boleh berdepan, sebab kita dah mengenal Allah, kita dah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah Ismul Azam itu akan jadi satu yang membawa satu pengertian yang mendalam dalam hidup kita. Dia bukan hanya sekadar la ilaha illallah, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Dia bukan sekat tu je, tapi dia membawa maksud yang mendalam dalam hati kita. Dan barulah kita melihat tentang bagaimana penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penciptaan makhluk. Jadi kita kenal Allah dulu. Kita kenal perbuatan Allah, kita kenal sifat Allah, kita kenal nama Allah. Sifat Allah ikutlah, kalau nak mula dengan sifat-sifat 20 yang kita tahu tu, mulalah wujud, qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu, binafsi dan sebagainya, dan 20 sifat tu. Kita nak mula kenal satu-satu, boleh kenal lah. Kita nak kenal nama-nama Allah pula, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Kita mula kenal. Mana kita nak kenal Allah dulu. Kita kenal Allah dulu, bukan kenal makhluk dulu. Itu makna la ilaha illallah. Proses mengenal Allah. Bila kita kenal Allah, baru kita boleh mentauhidkan Allah. Baru kita boleh mentauhidkan Allah. Inilah Tuhan kita, inilah ilah kita. Barulah kita ibadah tu, bila kita Allahu Akbar, kita solat tu, baru kita tahu kita sedang berdepan dengan Allah. Kita sedang rokok pada Allah, sujud pada Allah. Bila kita Allahu Akbar, walaupun kita cakap taklah kuat sangat Allah Akbar tu, tapi hati kita rasa kita sedang berdiri depan Allah, kita sedang berhadapan dengan Allah, bertawajuh kepada Allah, menghadap Allah. Kita sedang, maka kita pun malu ke Allah, kita tunduk malu ke Allah. Kita sedang berdepan dengan Allah ni. Ya Allah, aku tengah menghadap Engkau, ya Allah.
Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kan. Jadi kita dah mula mengajak diri kita. Kan? Kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Pemurah, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca Alhamdulillah tu. Bila kita kenal Allah ni, kita baca dengan sepenuh hati kita. Pujian pada Engkau je ya Allah. Akulah yang hina, akulah yang rendah, akulah yang lemah, akulah yang banyak dosa, akulah yang banyak kekurangan. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mulia, Engkaulah yang Maha Mulia. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, Engkau sayang kepada aku. Aku sayang kat Engkau ya Allah. Aku kasih kat Engkau ya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Dia Tuhan punya hari pembalasan. Kan? Ya Allah, rindu nak jumpa Engkau. Jadi bila kita baca dengan mengenal Allah tadi, hati kita mula ada perasaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu yang luar biasa. Barulah kita mentauhidkan Allah. Lepas kita mengenal Allah, tengok kita kenal perbuatan dia, proses tadi, baru kita kenal makhluk. Tengok dia proses, selalu orang tengok makhluk dulu. Tengok pokok, nampaklah, baru dia rasa, dia tahu Tuhan tadi. Tak, kita nak kenal Allah dulu. Tapi bermula dengan hati yang merasai hamba, perasaan sebagai hamba tadi. Maka barulah kita terzahir, kan? Terzahir pula kita pembenaran kita untuk mengenal makhluk. Kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenal Rasulullah dulu. Kenal Nabi Muhammad dulu. Jadi ini proses yang kita nak buat. Kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Nabi Muhammad, kita kenal Nur Muhammad. Jadi ia perlukan kepada zikir, perlukan kepada fikir, perlu kepada ilmu. Baik, jadi maknanya apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebelum kita pergi kepada Ismul Azam, kita nak kena rasa bahawa kita kena ada latihan. Apa latihan dia? Ni saya nak sebut pada pagi ini, latihan untuk kita mengenal Allah ini. Maka kita kena ada latihan untuk mengingati Allah, iaitu latihan zikrullah. Untuk kita memahami Ismul Azam, kita kena latihan zikrullah. Apa latihan zikrullah ni? Zikir macam mana? Iaitu zikir untuk mentauhidkan Allah. Ni latihan. Tuan-tuan puan-puan kena ada ni. Saya pun ada buat. Saya buat. Tuan-tuan guru kita, malahan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, malahan para anbiya, para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam. Ya Allah, Nabi Musa ni makhluk manusia yang boleh bercakap dengan Allah. Itu dia punya kelebihan dia lah yang Allah berikan. Dia cakap, ya Allah, ajarkan kepada aku kalimah-kalimah yang agung, kalimah-kalimah yang hebat, yang mana dia merupakan satu yang paling hebat lah. Ajarkan aku ya Allah. Maka Allah pun mengajar Nabi Musa, sebutlah la ilaha illallah. Maka Nabi Musa pun berkata, ya Allah, ini adalah kalimah tauhid yang semua orang tahu. Semua orang Islam mesti tahu la ilaha illallah. Siapa yang tak tahu la ilaha illallah, dia bukan Islam. Semua tahu, semua orang ucap ni dah biasa. Ya Allah, bagilah aku yang special. Dia nak yang special. Dia nak yang special. Maka Allah firman lagi, la ilaha illallah, 3 kali. Maka digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu. Dia kata apa? Dia kata, maka Allah pun berfirman, ya Musa, sekiranya kalimah la ilaha illallah ini, seorang yang membaca, mengucapkan kalimah la ilaha illallah, diletakkan dalam satu timbangan, dan timbangan yang sebelahnya, yang seimbang dia, seluruh alam ini, yang ada di langit, yang ada di bumi, semua alam ini letak di sebelahnya dengan kalimah la ilaha illallah, maka nescaya kalimah la ilaha illallah itu lebih berat daripada seluruh makhluk yang ada ni. Hak berat-berat ni, seluruh makhluk. Maka kata Musa AS, la ilaha illallah. Itu contoh kan, zikir. Kenapa dia satu yang besar?
Kerana zikir la ilaha illallah ni mengajar kita mentauhidkan Allah, mengenal Allah dan mentauhidkan Allah. Mengenal Allah, tauhidkan Allah. Makrifat, mentauhidkan Allah. Sebab apabila seorang tu mengenal Allah, ma'rifatullah, apa maksud ma'rifatullah ni? Orang itu bila dikatakan ma'rifatullah, kenal Allah, apabila dia mentauhidkan Allah. Selagi kita kata kita cuba kenal Allah, ni sifat Allah, tapi kita tidak mentauhidkan Allah, selagi itu kita belum kenal Allah. Itu hakikat dia macam itu. Sebab tu awwaluddin ma'rifatullah. Kenapa? Kerana bila kita kenal Allah, maka kita akan mentauhidkan Allah. Barulah kita boleh mentauhidkan Ismul Azam. Baru kita faham Ismul Azam ni. Kalau tak faham, ceritalah panjang-panjang. Tak faham kalau kita tidak mentauhidkan Allah. Maka di sinilah kita lihat, kita kena bimbing diri kita. Ini sebagai latihan ataupun sebagai amalan untuk hari ini. Saya nak turunkan pada tuan-tuan, saya nak samakan, panjangkan pada tuan-tuan, puan-puan sekalian. Duduk pada diri saya sendiri sama-sama. Maka hendaklah kita mengingati Allah, berzikir ni, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kaifiat dia, ini dia punya cara dia. Macam mana kita nak mendekatkan diri kita dengan Ismul Azam tadi. Macam mana kita nak ada satu kekuatan sehingga kita boleh berdepan dengan Dajjal, berdepan dengan tentera Dajjal, tentera Amerika, tentera China, tentera siapa pun lah dalam dunia ni. Siapa pun dalam dunia ni, kita boleh berdepan. Orang beriman, dia seorang-seorang dia boleh berdepan sebab dia ada Allah bersama dia. Maka bermula dengan zikrullah. Zikrullah itu zikir yang macam mana? Zikir yang mentauhidkan Allah. So apa maksud mentauhidkan Allah sebagai perangkat mukadimah ini? Maka kita sebutlah la ilaha illallah dalam lidah kita, dalam hati kita, dengan perasaan kita, sampai perasaan kita, sampai kita rasa. Jadi maka kita melihat setiap yang bergerak, setiap yang diam, setiap yang bercakap, setiap yang senyap, semua yang kita lihat di hadapan kita, semuanya terbit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya datang daripada Allah. Semuanya hakikat itu perbuatan Allah. Hakikatnya perbuatan Allah. Hati kita rasa. Kali itu saya buat dosa, tak perlu ke saya minta ampun ke Allah? Itu perbuatan Allah. Betul, itu perbuatan Allah. Allah yang mengizinkan kita buat dosa. Tapi bila Allah izinkan kita buat dosa, Allah nak suruh kita apa? Suruh kita bertaubat, menyesal. Allah suruh kita bertaubat, menyesal. Bukan Allah izinkan kita buat dosa supaya kita buat dosa selama-lamanya. Tak. Allah izin kita buat dosa supaya kita bertaubat. Maka kita mentauhidkan Allah dengan taubat. Allah bagi nikmat kat kita. Allah bagi nikmat kat kita supaya kita mentauhidkan Allah, syukur pada dia. Syukur pada dia, itu mentauhidkan Allah. Allah bagi balak pada kita. Allah bagi balak pada kita. Allah izin kita kena balak, bencana, sakit ke apa ke sebagainya, supaya kita apa? Supaya kita boleh bersabar. Sabar itu mentauhidkan Allah. Sabar itu mengesakan Allah maknanya. Allah bagi kita, mungkin kita dapat buat beramal. Kita boleh semayang, boleh puasa. Orang lain tak boleh semayang, tak boleh puasa. Kita boleh bangun malam, semayang sampai 100 rakaat. Kita boleh berzikir, kita boleh baca Quran. Kita boleh beramal. Macam mana nak mentauhidkan Allah bila beramal? Kita tawaduk pada dia. Kita rasa rendah diri. Terima kasih ya Allah. Engkau bagi aku taufik. Engkau bagi aku keizinan untuk beramal. Kita rasa Allah bagi keizinan. Itu mentauhidkan Allah. Kita rendah diri, bukan kita rasa, aku boleh sembahyang, aku boleh puasa, aku boleh baca Quran, aku boleh buat ini dan itu, aku boleh naik haji, aku boleh buat itu, aku kuat, aku terror, aku wara, aku takwa. Bukan. Kita rasa Allah yang bagi. Maka kita pun merendah diri ke Allah. Lagi rendah diri kita pada Allah. Terima kasih ya Allah. Kita tawaduk pada dia. Kita lagi rendah diri. Kita pun, ya Allah, izinkanlah aku boleh sembahyang lagi macam ni ya Allah. Izinkanlah aku boleh baca Quran. Bila kita habis baca Quran, ya Allah, terima kasihlah beri aku kekuatan baca Quran. Ya Allah, izinkan aku nak baca Quran lagi depan ni ya Allah. Minta ke Allah. Hati kita tadaruk, berasa memerlukan Allah. Bukan makin sombong. Bukan makin ujub. Bukan makin rasa diri kita lebih baik. Bukan rasa kita riak, nak tunjuk ke orang. Tak. Kita rasa Allah yang bagi kita beramal.
Maka mentauhidkan Allah, kita rendah diri kat dia. Mentauhidkan Allah, kita rasa memerlukan dia. Kita rasa memerlukan dia. Itu mentauhidkan Allah. Ini semua setiap perbuatan ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini proses dia. Maksudnya berzikir, kita mengingati Allah dengan mentauhidkan Allah. Barulah betul. Kalau tidak, kita beribadah, kita ingat kita lah yang paling kuat ibadah, paling warak, paling takwa, paling berilmu, maka kita berasa wujub. Kita rasa diri kita baik pada orang, dah berdosa, syirik. Kita riak, syirik. Kita takbur, sombong, syirik. Allah bagi nikmat, kita kufur nikmat, syirik. Allah bagi kita dosa, kita terus dengan dosa, syirik. Allah bagi kita buat dosa. Dosa itu pun perbuatan yang diizinkan oleh Allah. Tapi Allah perintah kita bila berdosa, bertaubat, menyesal, bertaubat. Bertaubat itulah mentauhidkan Allah. Bertaubat itulah maknanya kita mengesakan Allah. Ya Allah, aku lemah, aku termasuk dalam orang berdosa. Maka kita pun bertaubat, menyesal atas dosa kita. Itu mentauhidkan Allah maknanya. Nampak? Jadi maknanya latihan yang kita nak lakukan di sini dalam rangka kita nak memahami ke arah Ismul A'zam itu, hendaklah kita membuat latihan supaya sentiasa dalam keadaan mengingati Allah, zikir pada Allah dan mentauhidkan Allah. Zikir yang terbaik la ilaha illallah. Tapi zikir ni kita pelbagaikan lah kan, sebab kadang-kadang hati kita letih. La ilaha illallah tu kadang letih, sebenarnya tak letih, tapi kalau kita baru-baru ni penat kan. Kita baca pula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ikutlah kita. Jadi yang penting bila kita membaca menyebut nama-nama Allah, menyebut zikir-zikir tadi itu dengan lidah, dengan hati, dengan perasaan kita, maka kita mentauhidkan Allah. Sebenarnya saya nak mentauhidkan Allah ni maknanya gerak, diam, bercakap, senyap kan, ke depan, ke belakang, apa yang ada itu semua illallah, semua itu daripada Allah. Barulah kita rasa hidup kita tenang, hidup kita sentiasa berada. Maka di sinilah kita meneruskan zikir tadi. Kita meneruskan zikir tadi dengan kita merasai dalam hati kita. Maka sehingga timbullah apa yang digambarkan sebagai tahqiq. Satu penetapan. Satu penetapan dalam hati kita, satu yang tahqiq yang kita secara jazam, secara putus bahawa ini adalah perbuatan Allah, inilah kuasa Allah, inilah sifat Allah, inilah nama Allah. Dengan zikir tadi, maka secara tahqiqnya kita membenarkan, kita mempersaksikan bahawa segala ini adalah daripada Allah, dan maka timbullah zauq, timbul satu perasaan. Zauq ni maknanya kita mula bersama dengan Allah. Mula mendekati Allah, mula mesra dengan Allah. Mula mesra dengan Allah. Sampai hati kita rasa mesra dengan Allah, dekat dengan Allah, sayang pada Allah, dan kita hamba. Ya Allah, aku hamba, Engkau bagi aku nikmat ni. Kita rasa sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya Allah pun memberikan mukasyafah pada kita. Mukasyafah ni Allah membuka sesuatu yang luar biasa. Yang mana luar biasa ni apa? Kita dulu tengok awan, nampak awan aja dulu kan. Sekarang ni bukan nampak awan dah, kita boleh rasa kasih sayang Allah. Kita tengok matahari, Allah buka hati kita. Bukan hanya nampak matahari je, kita nampak kan rahmannya Allah, rahimnya Allah. Kita nampak ni kudrah Allah. Ini Allah mukasyafah. Allah membuka hati kita, mula merasai sifat-sifat Allah, mula merasai af'al Allah, merasai hati kita, merasai yang ini satu kekuatan. Ini kekuatan. Maka pada ketika itu Ismul A'zam akan berperanan. Ismul A'zam akan berperanan. Barulah dia boleh berperanan. Barulah dia boleh menjadi suatu yang hebat dalam hidup kita kerana pertolongan Allah bersama kita. Maka apabila kita dah mula merasa zauq, mula merasa Allah buka mukasyafah, kasyaf kepada kita, membuka sesuatu yang bukanlah buka tu nampak jin ke nampak apa, bukan. Maknanya kita melihat sesuatu tu dah mula rasa ni Allah punya sifat ni Allah punya af'al, kita mula rasa Allah dah membuka.
Akhirnya dia akan nampak lebih dalam lagi. Sehingga akhirnya inilah maknanya kita pun mula mentauhidkan Allah. Bila kita mentauhidkan Allah, di situlah bermulanya perjalanan kita sebagai hamba Allah, kan, yang berubudiah pada dia, yang beribadah pada dia. Barulah kita boleh nak beribadah pada dia dengan sepenuh hati kita. Kuat kita biiznillah. Kalau tak, kita lemah, kita terputus dengan Allah. InsyaAllah kalau ada kesempatan, kita akan sambung lagi, bersama kekuatan, hidup bersama dengan kekuatan Ismul Azam. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah cubalah melihat apa yang saya cuba cakap ni. Mudah-mudahan ada barakahnya, ada rahmatnya. Kita minta pada Allah, ya Allah, janganlah jadikan dosa kita, kelemahan kita, keaiban kita, jahil kita, rawasib jahiliah kita, kelemahan, kekurangan kita sebagai penghalang hidayah-Mu, ya Allah, sebagai penghalang taufik-Mu, ya Allah, sebagai penghalang barakah dan rahmat-Mu, ya Allah. Janganlah, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, kesianlah kami. Berilah kepada kami ma'unah dan karamah-Mu, ya Allah, supaya kami dapat hidup bersama Taifah Mansura, supaya dapat hidup bersama-sama dengan Al-Mahdiyin di akhir zaman. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan perempuan, itulah sikit sebanyak. Mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan-kelemahan kita, insyaAllah. Kalau ada kesempatan, kita akan sambung besok. Malam ni kalau ada kesempatan, bolehlah tengok macam mana, insyaAllah. InsyaAllah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, bayangkan wajah anak-anak kita, wajah keluarga kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, wajah mereka yang berjuang di atas jalan Allah ini. Semua juga termasuklah sampai kepada wajah tuan-tuan guru kita, wajah para ulama, Syekh Qadir Jalani, sampailah kepada Rasulullah SAW. Kita bayangkanlah bahawa kita ini ingin menjadi murid kepada Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah, menjadi murid kepada para tabi'in, pada ulama sebelum ini, tabi'in, sahabat, sampailah kepada Rasulullah. Kita nak betulkan, ya Allah, berikanlah kami kefahaman macam mana yang telah Engkau beri faham kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga bagaimana Engkau beri faham kepada para ulama yang muktabar yang sebelum kami ini, ya Allah. Kami ingin duduk di bawah jalur ilmu yang barakah bersama-sama dengan mereka, ya Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. واسق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته